pendedahan kes penyelewengan dana mencecah nilai berbilion ringgit jelas menunjukkan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM telah menahan reman 8 individu bagi membantu siasat. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM telah menahan reman sepasang suami isteri hari ini kerana dipercayai meminta dan menerima. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM menahan 4 pemilik syarikat kejuruteraan Marin berhubung kes memberi rasuah bagi mendapatkan projek sebuah agensi penguatkuasaan dianggarkan bernilai 10 juta ringgit. Rasuah adalah merupakan satu jenayah atau kesalahan undang-undang di mana seseorang mendapat kebebasan kontrak atau keistimewaan dari pihak berkuasa atau sesebuah syarikat selepas memberi sesuatu kepada pihak-pihak tersebut. Penerimaan atau pemberian suapan ini sebagai upah atau dorongan untuk seseorang individu kerana telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan yang berkaitan dengan tugas rasmi. Suapan terdiri daripada bentuk wang, hadiah, bonus, undi, perkhidmatan, jawatan upah dan diskaun. Sebagai contoh bentuk rasuah adalah seorang kontraktor telah memberi RM10,000 kepada seseorang pegawai kerajaan kerana mereka telah meluluskan projek kepada syarikat milik kontraktor berkenaan. Ia ini berlaku di jabatan-jabatan atau pejabat-pejabat awam termasuklah para politikus dan pegawai-pegawai yang secara tidak wajar dan tidak sah menurut undang-undang. Tujuan mereka adalah untuk mengkayakan diri mereka dan mengkayakan kerabat mereka dengan menyalahgunakan kuasa dan kepercayaan awam yang diberikan kepada mereka. Hukuman bagi kesalahan rasuah. Hukuman bagi kesalahan rasuah akan dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 20 tahun dan didenda tidak kurang dari 5 kali ganda nilai suapan atau RM10,000 mengikut mana-mana yang lebih tinggi. Nilai RM10,000 adalah nilai minimum bagi denda. Contohnya adalah jika A menerima rasuah sebanyak RM5,000, maka hukumannya adalah penjara dan denda sebanyak RM25,000 iaitu RM5,000 darab dengan 5. Dan jika B menerima rasuah sebanyak RM1,000, maka hukumannya adalah penjara dan denda RM10,000 kerana RM1,000 darab dengan 5 tidak mencukupi RM10,000 minimum bagi denda. Menurut Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia Akta SPRM 2009 Akta 694 terdapat 4 kesalahan rasuah yang utama. Pertama, meminta menerima rasuah Seksyen 16 dan 17A Akta SPRM 2009. Kedua, menawar atau memberi suapan Seksyen 17B Akta SPRM 2009. Ketiga, mengemukakan tuntutan palsu Seksyen 18 Akta SPRM 2009. Keempat, menggunakan jawatan atau kedudukan untuk suapan pegawai badan awam Seksyen 23 Akta SPRM 2009. Apakah SPRM dan bagaimana SPRM ditubuhkan? Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia atau nama singkatnya iaitu SPRM adalah sebuah badan tunggal dan bebas yang mengendalikan kes-kes yang berkaitan dengan rasuah serta merupakan tunggak utama dalam inisiatif anti rasuah di Malaysia. SPRM telah ditubuhkan pada Januari 2009 menggantikan agensi sebelumnya, BPR, Badan Pencegahan Rasuah. Mengikut akta yang baru digubal iaitu Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009, peranan SPRM adalah untuk membasmi rasuah, penyalahgunaan kuasa dan penyelewengan di Malaysia. Fungsi yang berdasarkan kepada prinsip bebas, telus dan profesional dalam melaksanakan tugas.
Terima kasih Firdaus. Seterusnya saya akan membentangkan kesan rasuah di kalangan pejabat awam. Kesan buruk rasuah di kalangan pejabat awam akan berlakunya ketidakadilan dalam masyarakat. Sebagai contoh, golongan miskin dan golongan sederhana akan ditindas. Selain itu, rasuah ia akan menjejaskan imej negara, dan kata lain, nama negara akan tercemar di mata dunia. Rasuah di kalangan penjawat awam juga akan mengancam keselamatan rakyat dan negara dari segi pembinaan bahan dan yang tidak berkualiti. Ia juga akan melemahkan sistem pemerintahan, iaitu lahirnya pemimpin yang tidak berkualiti. Akhir sekali, rasuah akan menghancurkan negara kita yang tercinta ini. Terusnya, punca berlakunya rasuah di kalangan penjawat awam. Kelemahan peribadi seseorang seperti kurang didikan agama, mereka juga tidak memiliki sifat sebagai pemimpin ataupun sebagai ketua. Punca berlakunya rasuah kerana arus modernisasi merosot dan buruk. Gejala rasuah turut berpunca daripada kelemahan kepimpinan dan pengurusan organisasi. Faktor sosial dan budaya turut menyumbang berlakunya gejala rasuah. Punca yang menyebabkan berlakunya rasuah di kalangan pejabat awam ia berfaktor pembangunan ekonomi dan modernisasi. Antara langkah menangani rasuah dalam kalangan penjawat awam. Pertama, kerajaan perlu komited dan terus membenteras gejala salah guna kuasa dan rasuah. Bermula daripada pemimpin negara, khususnya yang berlaku di kementerian dan jabatan atau agensi kerajaan. Budaya kronisme dan nepotisme mesti dirobohkan kerana ia telah menjadi benteng bagi melindungi para pelaku rasuah dan salah guna kuasa dalam struktur pentadbiran kerajaan. Kedua, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM mesti mengutamakan fokus pada sektor atau bidang tertentu yang dikenal pasti menjadi titik punca meribat dan giatnya gejala rasuah. Jaminan untuk menjalankan siasatan secara bebas dan kuasa untuk mendakwa juga mesti diberikan kepada SPRM. Ketiga, penjawat awam perlu berani tampil sebagai pemberi maklumat atau saksi bagi mendedahkan salah laku yang berlaku dalam perkhidmatan awam. Pada masa yang sama, kerajaan perlu menyediakan suasana yang kondusif termasuk pada aspek peruntukan undang-undang bagi membolehkan mereka berbuat demikian. Keempat, orang awam mestilah menolak semua bentuk dan unsur rasuah, memberikan sokongan dan bantuan kepada agensi penguatkuasa yang berkaitan dan memastikan individu yang telah didakwa atau disabitkan dengan kesalahan rasuah dan salah guna kuasa ini tidak lagi menduduki mana-mana jawatan berkaitan kepentingan orang awam dan negara termasuk pelantikan politik.